Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Berkata pengarang kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub bagi al-alim al-allamah al-Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah ta'ala, yang mana kita sampai pada bab yang ke-15, al-babul khamis asyara fi fadilatis sunan. Ya, bab yang ke-15 ni pada menyatakan tentang kelebihan fadilat segala sunan. Sunan ni maksudnya sembahyang sunat, ya. Sembahyang sunat. Al-babul khamis asyara fi fadilati sunan. Bab yang ke-15 pada menyatakan kelebihan segala sembahyang sunat. Dan hikmah disyarakkan sembahyang sunat kerana menyempurnakan dengan dia bagi fardu jika datang kurang padanya. Jadi maksud sembahyang sunat ni adalah untuk sebagai tambahan kepada solat fardu, ya. Jikalau pada solat fardu kita tu terdapat sebarang kekurangan, ya, maka dengan sembahyang sunat ini akan dapat menampung kekurangan-kekurangan sembahyang fardu kita, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla fil yaumi wal lailati isnatai asharata raka'atan tatawwu'an banallahu lahu baitan fil jannah. Ya, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla, barang siapa yang bersolat, fil yaumi wal lailati, pada siang harinya ataupun dan pada malam harinya, isnatai asyarata raka'atan, ya, sembahyang sebanyak 12 rakaat tatawwu'an. Jadi sembahyang 12 rakaat ini adalah sembahyang tatawwu', maksudnya sembahyang sunat, ya. Barang siapa yang dalam sehari semalam, siangnya dan malamnya bersembahyang sebanyak 12 rakaat sunat tatawwu', ya, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membina baginya sebuah rumah di dalam syurga, ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang di dalam sehari semalam 12 rakaat sunat, memperbuat Allah Ta'ala baginya satu rumah di dalam syurga, ya. Kalau satu hari dapat sebuah rumah, ya, kalau sebulan dia dapat 30 buah rumah, ya. Subhanallah. Jadi ini adalah kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan menyatakan
akan dia, yakni akan yang 12 rakaat tu. Jadi 12 rakaat ni, 12 rakaat sembahyang sunat ni pada waktu bila yang disunatkan untuk kita sembahyang ni ada dinyatakan nanti, ya. Dan menyatakan akan dia, yakni akan yang 12 rakaat itu oleh Nasai. Ini Imam Nasai dalam kitab himpunan hadisnya, daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah, maka berkata ia 4 rakaat dahulu daripada zuhur, yakni 4 rakaat sebelum zuhur. Itu dah 4 dah, ya. Dan 2 rakaat kemudian daripadanya. Jadi sebelum sembahyang zuhur 4 rakaat sembahyang sunat, kemudian selepas sembahyang zuhur 2 rakaat sembahyang sunat, dah 6 dah, ya. Dan 2 rakaat dahulu daripada asar. Ini sebelum sembahyang asar sembahyang sunat 2 rakaat, dah 8 rakaat dah, ya. Dan 2 rakaat kemudian daripada maghrib, ini selepas solat maghrib 2 rakaat lagi, dah jadi 10. Dan 2 rakaat dahulu daripada isya, ini sebelum solat fardu isya tu kita sembahyang sunat 2 rakaat, maka di situ akan mencukupkan, menggenapkan 12 rakaat, ya, dalam sehari semalam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla al-fajr raka'ataini wa qabla az-zuhri arba'an wa arba'an qabla al-'asri dakhala al-jannah. Dalam hadis yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shalla qabla al-fajr, barang siapa yang bersolat sebelum fajar, ini sembahyang sunat fajar, sembahyang sunat sebelum sembahyang subuh tu 2 rakaat, raka'ataini wa qabla zuhri arba'an, dan sebelum sembahyang zuhur 4 rakaat, wa arba'an qabla al-'asri, dan 4 rakaat sembahyang sunat sebelum fardu asar tu, dakhalal jannah, ya, akan dapat memasuki syurga, ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang dahulu daripada fajar 2 rakaat, dan dahulu daripada zuhur 4 rakaat, dan kemudian daripadanya 4 rakaat, dan 4 rakaat dahulu daripada asar, nescaya masuk syurga ia, yakni serta orang yang dahulu, ya. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sebelum asar, ya. Dan 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Dan pada khabar 2 rakaat sunat fajar itu terlebih baik daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Ini ganjaran, kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan, ya. Nilai sembahyang sunat fajar tu, ya, lebih besar daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Dan ini segala isi kandungan dunia ni, segala kekayaan, kemewahan, ya, keagungan, kenikmatan dalam dunia ni nak dibandingkan dengan 2 rakaat sembahyang sunat fajar itu, ya, sembahyang sunat itu lebih besar ganjarannya, lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan diriwayatkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu mra'an shalla arba'an qabla al-'asri. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa telah memberi rahmat Allah Taala akan seorang yang sembahyang 4 rakaat dahulu daripada asar. Ini sebelum sembahyang asar tu dia sembahyang sunat 4 rakaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla az-zuhri arba'an kana ka'idlin raqabatin min bani Ismail, ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang dahulu daripada zuhur 4 rakaat adalah pahalanya seperti menyama merdeka satu sahaya daripada anak Nabi Ismail. Itu ganjaran pahala yang Allah Ta'ala kurniakan untuk sembahyang sunat sebelum zuhur, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla raka'ataini fi khala'in la yarahu illa Allah wal malaikatu, la yarahu illa Allah wal malaikatu kutiba lahu bara'atun minan nar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man shalla raka'ataini, barang siapa yang bersolat 2 rakaat fi khala'in, ini dalam pada tempat yang sunyi, ya. Tempat yang sunyi daripada khalayak ramai. La yarahu illallah wal malaikatu, tidak ada yang melihat dia solat tu melainkan Allah Ta'ala aja dan para malaikat. Ini tempat yang sunyi lah. Tempat yang boleh kata macam untuk kita beruzlah ke, tempat pondok kita ke, ataupun dalam bilik kita ke, ya. Tempat yang sunyi daripada orang ramai. Maka di situ Allah Ta'ala akan kurniakan apa? Kutiba lahu bara'atun minan nar, maka akan dituliskan baginya kelepasan daripada neraka, daripada api neraka, ya. Man shalla raka'ataini fi khala'in la yarahu illallah wal malaikatu kutiba lahu bara'atun minan nar. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa sembahyang 2 rakaat, yakni barang mana sembahyang ada ia pada tempat yang sunyi, yang tiada melihat akan dia melainkan Allah dan malaikat, nescaya disurat baginya kelepasan daripada api neraka. Allahu akbar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yusalli fi baitin muslimin bi ruku'in tamin wa sujudin tamin illa wajabat lahul jannatu bila hisabin. Allahu akbar. Ya, dan sabda Nabi SAW, ma min 'abdin, tiada seorang hamba pun yusalli fi baitin muslimin, yang bersolat di dalam sebuah rumah yang gelap, maknanya rumah yang tak ada lampu, ataupun rumah yang dhaif, ya, rumah yang tidak ada cahaya, biruku'in tamin, dengan rukuk yang sempurna, wasujudin tamin, dan sujud yang sempurna. Maksudnya sempurna tu dengan tamakninahnya, ya, tasbih dia. Illa wajabat lahul jannatu bila hisab, melainkan akan Allah Ta'ala wajibkan baginya untuk masuk syurga tanpa sebarang perhitungan, perhisaban, ya. Ma min 'abdin yusalli fi baitin muslimin bi ruku'in tamin wa sujudin tamin illa wajabat lahul jannatu bila hisab. Dan sabda Nabi SAW, tiada daripada seorang hamba yang sembahyang pada rumah yang kelam dengan rukuk yang sempurna. Yang kelam tu maksudnya rumah yang gelap gelita lah, tak ada lampu, ya, dengan rukuk yang sempurna dan sujud yang sempurna, melainkan wajib baginya syurga dengan tiada hisab. Ini baru ganjaran sunat, sembahyang sunat, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla 4 raka'atin bihaitsu la yarahu an-nasu faqad minan nifaqi wal kufri wal bid'ati wal dalalah. Ya, sabda Nabi SAW, man shalla 4 raka'atin, barang siapa yang solat sebanyak 4 rakaat, bihaitsu la yarahu nas, dengan keadaan yang macam mana tak ada satu orang manusia pun yang melihat dia sembahyang tu. Maksudnya dia sembahyang sunyi-sunyi, sembahyang sunat lah, ya. Sembahyang ni dia, kalau sembahyang yang fardu, kita tak boleh sembahyang sunyi-sunyi, kita tak boleh sembahyang seorang-seorang. Dia kena, sebab apa? Sembahyang fardu disyariatkan. Mana yang disyariatkan, mana itu kita kena sembahyang dengan mensyiarkannya. Kita kena tunjuk, kena azan, kena laungkan, kena pergi berbondong-bondong pergi ke masjid bila masuk waktu sembahyang fardu tu. Itu kena disyiarkan kalau yang fardu. Kalau yang sunat ni kita buat sembunyi-sembunyi, ya. Kita buat maknanya tanpa menunjuk-nunjuk, ya. Jadi barang siapa yang sembahyang sunat di rumahnya, ya, dalam keadaan yang gelap, ya, itu Allah Ta'ala kurniakan apa? Wajib untuk dia masuk syurga, ya. Tapi dengan syarat kena rukuk yang sempurna, dengan sujud yang sempurna. Bukan dia semayang macam ayam patuk kat ayam patuk tu, rukuk cepat je, sujud pun cepat, ya. Sebab dia kata tak ada orang nampak pun, ya. Jadi di situ dia tidak ada ihsan dengan Allah Ta'ala. Nampak? Sembahyang ni kita kena ihsan, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini nak mencapai ihsan dalam sembahyang, dalam ibadat kita tu, kita kena ada perasaan seolah-olah kita ni sedang melihat Allah.
Kalau kamu tak mampu nak melihat Allah, rasakan bahawa Allah Ta'ala tu sedang melihat kamu. Jadi makam melihat Allah ni bukan makam kita. Kita ni orang awam biasa je. Makam melihat Allah ni makam Nabi-Nabi je yang layak. Ya, macam Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, Nabi-Nabi para anbiya, itu makam dia. Ya, melihat makam seolah-olah ibadat tu melihat Allah tu makam Nabi-Nabi, bukan makam kita. Makam kita ni makam seolah-olah sedang dilihat oleh Allah. Ya, siapa kita tak layak kita, ya, nak berada pada makam seolah-olah sentiasa melihat Allah. Tapi kalau nak latih buat seolah-olah tu boleh. Ya, seolah-olah tu tak apa. Ya, jangan kata dia mengaku aku dah nampak Allah, itu tak boleh. Ya, dia sebab apa? Dia melihat Allah Ta'ala ni kalau dengan mata kepala di dunia ni tak boleh. Ya, melainkan dalam syurga nanti. Untuk orang-orang beriman akan melihat wajah Tuhan mereka dalam syurga nanti. Tapi kalau di dunia ni dengan mata hati, itu mungkin. Ya, mungkin dengan dalam mimpi ke, ada imam-imam, ulama-ulama, orang soleh yang bermimpi melihat Allah Ta'ala, ya, bertemu Allah. Wallahu alam. Ya, jadi sembahyang kita tu perlulah dalam perasaan seolah-olah sedang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita rasa sembahyang kita tu sedang diperhatikan oleh Allah, maka kita sempurnakanlah, ya, pembacaan qiraat, tilawah kita dalam bacaan sembahyang tu, ya, dan kita rukuk dengan sempurna, dengan tamak ninahnya, dan begitu juga dengan sujud yang sempurna. Barulah kita akan dapat kelebihan-kelebihan fadilat daripada solat itu. Ya, dan sabda Nabi SAW, barang siapa yang bersolat 4 rakaat dengan keadaan yang mana tidak ada siapa manusia pun yang melihatnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan beri dia kelepasan. Beberapa kelepasan di sini dinyatakan 4 kelepasan. Faqad bari'a minan nifaqi wal kufri wal bid'ati wad dalalah. Maksudnya dia akan dapat keselamatan daripada sifat nifaq. Sifat nifaq ni apa? Sifat munafik lah, ya, berpura-pura Islam. Ya, depan kata Islam, belakang dia ikut syaitan-syaitan dia. Ya, dan kufur tu dah jelas dah, ya, keluar dari Islam. Bid'ah tu buat suatu bertentangan dengan sunnah, dan dalalah tu mana jauh daripada petunjuk hidayah yang sebenar. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa sembahyang 4 rakaat dengan tempat yang tiada melihat akan dia manusia, maka sungguhnya atas ia daripada mana lepas ia daripada nifaq, yakni pada i'tiqadnya, yakni pada i'tiqadnya tu dia dapat keselamatan daripada sikap apa, berpura-pura terhadap agama Islam, terhadap perintah-perintah Allah. Ya, mana i'tiqad dia tu Allah Ta'ala akan pelihara dia tetap dengan keyakinan, iman, yakin, berlandaskan ahlu sunnah wal jamaah, ya, dan daripada Allah Ta'ala akan selamatkan dia daripada apa? Kufur dan bid'ah dan sesat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla al-'asri arba'an harramahu Allah Ta'ala 'ala an-nar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang dahulu daripada asar 4 rakaat, ya, sembahyang sunat 4 rakaat sebelum fardu asar, maka diharamkan dia Allah Ta'ala atas api neraka. Allahu Akbar, ya. Ini besar ganjarannya sembahyang sunat, ya, yang mengiringi waktu. Ini sembahyang sunat ni yang dinyatakan ni adalah sunat-sunat yang mengiringi waktu, sembahyang yang sunat yang rawatib. Jadi sembahyang sunat ni dia ada beberapa kategori sebenarnya. Kita kena faham bahawa sembahyang sunat ni ataupun diistilahkan sebagai tatawwu', tatawwu'. Sembahyang tatawwu'. Ini yang Nabi kata isnata asyarata raka'atan tatawwu'an. Maksudnya tatawwu' tu sembahyang-sembahyang sunat yang selain daripada yang difardukan. Jadi sembahyang sunat yang tatawwu' ni dia terbahagi kepada 2. Ada yang mutlak dan ada yang muqayyad. Mutlak ni seorang tu dia sembahyang niat nak sembahyang je. Dia sembahyang mutlak, dia berapa rakaat pun boleh. Dia boleh jadi 1 rakaat ke berapa rakaat pun boleh, ya. Sebab apa? Pernah satu orang sahabat tu dia sembahyang, ya, dengan rakaat yang banyak, tak henti-henti. Jadi setelah dia dah bagi salam tu, seorang tegur dia, tahukah engkau bilangan salam berapa banyak rakaat yang kau dah sembahyang tu ganjil ke genap ke, ya.
Maka dia pun menjawab, jika saya tak mengetahui berapa banyak jumlah rakaat tu, Allah tahu. Ya, saya tak tahu, Allah tahu berapa banyak rakaat saya. Sebab saya pernah mendengar kekasihku. Ya, jadi di sini dinyatakan bahawa Abu Zar pernah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa tak ada seorang hamba pun yang bersujud kepada Allah satu kali saja kecuali ia diangkat oleh Allah satu darjat dan dihapuskan daripadanya satu dosa. Ya. Jadi itu sunat yang mutlak. Ya. Dia semayang je dengan beberapa rakaat yang dia nak semayang. Dan satu lagi sunat yang muqayyad. Muqayyad ni sunat yang berkait. Muqayyad tu maksudnya dia berkait. Muqayyad pun terbahagi kepada dua. Ada sunat muqayyad yang berkait dengan semayang fardu, dan ada sunat muqayyad yang berkait dengan waktu-waktu yang tertentu. Ya. Yang berkait dengan semayang fardu ni, itu yang kita kenali sebagai solat sunat rawatib, ya, yang mengiringi waktu. Dan sebenarnya sunat yang rawatib ni pun terbahagi kepada dua. Ya, sunat-sunat yang mengiringi semayang fardu ni dia ada terbahagi kepada dua. Ada yang muakkad dan ada yang ghair muakkad. Ya. Muakkad tu artinya yang dituntut lah, yang dianjurkan. Ya. Dan yang ghair muakkad tu tak dituntut sangat. Ya, tidak dianjurkan sangat. Dan yang dikatakan sebagai semayang sunat muqayyad dengan waktu tu, contohnya macam waktu duha, ataupun waktu tahajud, ataupun solat isyraq. Ini waktu-waktu tertentu, ataupun waktu kita masuk masuk masjid, semayang sunat tahiyatul masjid, ataupun pada hari raya maka kita semayang sunat Aidilfitri, atau pada hari korban kita semayang sunat Aidil Adha. Ini dia berkait dengan waktu-waktu yang tertentu selain daripada solat fardu. Ya. Ataupun contohnya bila waktu berlaku gerhana bulan atau gerhana matahari, maka kita ada solat khusuf dan kusuf dia. Ya. Jadi bila masuk bulan Ramadan, dia ada sunat dia, itu solat sunat tarawih. Ya. Dan itulah juga solat witir. Ini semua ada waktu-waktu yang tertentu yang selain daripada solat sunat yang mengiringi waktu. Ya, solat sunat yang mengiringi waktu tu dikenali sebagai rawatib. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghribi raka'ataini qabla an yatakallama kutibata fi iliyyin. Ya. Maka dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersolat selepas solat fardu maghrib sebanyak 2 rakaat sebelum berkata-kata dengan sesiapa pun, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan pahala 2 rakaatnya itu, ya, di dalam iliyyin. Ya. Man shalla ba'dal maghribi raka'ataini, barang siapa yang bersolat sesudah maghrib sebanyak 2 rakaat, maksudnya sembahyang sunat selepas maghrib, qabla an yatakallama, sebelum dia bercakap-cakap dengan manusia, ya, kutibata fi iliyyin. Ya, kutibata fi iliyyin, maka dituliskan untuk 2 rakaat yang disembahyang itu, ganjaran pahala tu Allah Ta'ala akan catatkan di dalam iliyyin. Iliyyin ni apa? Iliyyin ni dinyatakan di sini iaitu nama bagi Diwan Al-Khair. Ya, ini dalam mungkin satu dokumen mana dicatatkan suratan kebajikan yang ditaruhkan padanya segala amal-amal orang-orang soleh daripada kalangan jin maupun manusia. Ya, orang-orang soleh, orang-orang yang banyak melakukan kebajikan, maka nama-nama mereka tu akan direkodkan, ya, dalam iliyyin. Ya. Jadi kalau kita nak masuk nama kita dalam iliyyin tu, kena banyak buat kebajikan, banyak buat kebaikan, banyak buat amal-amal yang soleh. Ya. Sebab apa? Di kalangan jin pun ada yang nama mereka di dalam iliyyin itu.
Dan pada hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa barang siapa bersembahyang 6 rakaat kemudian daripada maghrib, dahulu daripada bahawa berkata-kata ia, diampun baginya dengan dia akan segala dosanya 50 tahun. Allahu Akbar. Iaitu salatul awwabin. Dan menghidupkan barang yang antara maghrib dan isya itu sunat muakkad. Jadi hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan bahawa sembahyang 6 rakaat kemudian daripada maghrib, maknanya selepas sembahyang fardu maghrib tu kita sembahyang sunat sebanyak 6 rakaat. Maksudnya kita sembahyang 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, ya. Dari mana dahulu sebelum kita berkata-kata dengan sesiapa pun, maka akan diampunkan baginya dengan dia akan segala dosanya 50 tahun. Ya. Dan solat sunat selepas maghrib ni yang 6 rakaat ini juga dikenali sebagai solatul awwabin. Solat awwabin, awwabin ni artinya apa? Orang-orang yang kembali kepada Allah, ya. Dia kembali kepada Allah. Dan menghidupkan barang yang antara maghrib dan isyak itu sunat muakkad. Ini kita memenuhkan masa kita di antara sunat sembahyang maghrib dan antara waktu maghrib isyak tu, maksudnya kita hidupkan dengan amalan-amalan yang baik, contohnya sembahyang sunat ataupun zikir, baca al-Quran, tilawat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka, ya. Dan sembahyang sunat mana antara maghrib, lepas maghrib tu, ya, dan sunat sebelum isyak tu, itu termasuk dalam sunat yang muakkad. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 4 raka'atin ba'da al-isya'i qabla an yatakallama faka'annama adraka lailatal qadri fil masjidil haram. Allahu akbar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersolat 4 rakaat sesudah solat isya sebelum berkata-kata, ya, sebelum dia berkata-kata dengan sesiapa pun, mana lepas dah bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sembahyang fardu isya tu, dia berwirid, ya, lepas tu dia sembahyang sunat, ya, sebelum bercakap-cakap dengan orang, maka faka'annama adraka lailatal qadri, maka seolah-olah dia mendapat ganjaran apa ni, malam Lailatul Qadar, ya, di Masjidil Haram. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang 4 rakaat kemudian daripada isyak dahulu daripada berkata-kata ia, maka seolah-olah seperti ia mendapat akan malam Lailatul Qadar di dalam Masjidil Haram. Allahu akbar, ya. Jadi ganjaran malam Lailatul Qadar tu pun, ya, orang yang dapat beribadat pada malam Lailatul Qadar tu ganjaran dia berapa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, ya. Ganjaran satu malam Lailatul Qadar tu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni duk ada berapa tahun? Lebih kurang 80 tahun lebih, 84 tahun lebih kurang, ya. Maka nak dapat amalan yang seimbang dengan itu macam mana? Ya. Iaitu dengan kita sembahyang sunat selepas fardu isyak tu 4 rakaat, ya. Maka Allah Ta'ala akan kurniakan ganjaran seolah-olah kita dapat, ya, malam Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Ya, kalau dapat malam Lailatul Qadar dekat Masjid Qaryah ni, dia lain ganjaran pahala dia, tak sama dengan macam kalau kita dapat dekat Masjidil Haram. Ya, sebab ganjaran sembahyang ibadat di Masjidil Haram tu akan dilipat gandakan beratus ribu kali, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shallad duha isnatai asyrata raka'atan imanan wa ihtisaban kataballahu lahu alfa hasanatin wa maha anhu alfa sayyi'atin wa rafa'a lahu alfa darajatin wa banallahu lahu baitan fil jannah wa ghafarallahu lahu dhunubahu kullaha. Allahu akbar. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersolat duha sebanyak 12 rakaat imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, yakni dia yakin sungguh-sungguh, mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah, wahtisaban, ya, dengan menghitung-hitung mengharapkan pahalanya,
kataballahu lahu, maka Allah Ta'ala akan mencatatkan baginya alfa hasanatin, ya, maka Allah Ta'ala akan mencatatkan baginya seribu-ribu, ini hasanah kebaikan tu alf, ya, di sini seribu-ribu kebajikan. Wa maha anhu alfa sayiatin, dan Allah Ta'ala akan menghapuskan, ya, seribu-ribu kejahatannya, ya. Wa rafa'alahu alfa darajatin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat darjatnya 1000 darjat. Wa banallahu lahu baitan fil jannah, dan Allah Ta'ala akan membangunkan baginya sebuah rumah di dalam syurga, ya. Ini ganjaran solat duha 12 rakaat, ya. Jadi kalau ibu-ibu, bapa-bapa yang ada kelapangan tu, ya, biasa habiskan masa tu duduk di meja, duduk baca surat khabar ke, ataupun tengok TV je, cuba kita gunakan masa tu untuk bersolat duha 12 rakaat, ya. Ini persediaan kita untuk menuju dalam kehidupan akhirat, ya. Orang di dunia ni sibuk nak cari tanah, nak buat rumah di dunia, kita sibuk cari aset, benda aset kita, bina rumah kita, mahligai kita di dalam kehidupan akhirat, ya, dengan amal-amal soleh ini. Ya, dan sabda Nabi SAW, barang siapa sembahyang sunat duha 12 rakaat padahal percaya dengan bahawasanya ia sebenar. Ini maksud imanan ni. Maknanya bukan kita anggap benda ni main-main dah. Ini fadilat ni Nabi SAW yang bagi tahu. Sabdaan Rasulullah SAW. Ya, bukan kata saya pun kata dah. Ya, ini sabdaan Rasulullah SAW. Mana janji daripada Allah, ya, untuk orang-orang yang mahu mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah tu. Maka kita, iman tu penting sekali. Percaya tu. Percaya tak apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, ya. Ya. Dengan syaratnya apa? Padahal percaya dengan bahawasanya ia sebenar, dan mengkira-kira akan pahalanya. Ini benar-benar mengharapkan ganjaran pahala tu daripada Allah Ta'ala, ya. Nescaya di surat Allah Ta'ala baginya 1000 kebajikan, dan dihapuskan daripadanya 1000 kejahatan, dan diangkatkan baginya 1000 darjat, dan diperbuat Allah Ta'ala baginya satu rumah di dalam syurga, dan diampuni Allah Ta'ala baginya akan segala dosanya sekaliannya. Allahu Akbar. Wa ghafarallahu lahu zunubahu kullaha. Ini sekalian dosa-dosanya Allah Ta'ala akan ampunkan. Allahu Akbar. Baik dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar tu dengan rahmat Allah Ta'ala, ya. Tapi dosa-dosa besar tu hendaklah bertaubat. Diriwayatkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, adakah engkau kasih bahawa mendoa bagi engkau oleh segala bukit yang rasiat. Ini rasiat, bukit yang rasiat ni gunung-gunung, bukit-bukit ni yang apa, menjadi pasak bagi bumi ni, yang tetap, sabdanya, bahkan apa dia, ya Allah, firmannya, jangan engkau tinggal sembahyang duha. Allahu Akbar. Ini firman Allah Ta'ala kepada Nabi Musa AS. Kalau kita nak supaya bukit-bukit gunung ganang ni doakan untuk kita, ya, maka sembahyang duha tu jangan ditinggal, ya. Kalau tidak, jangan kata gunung ganang, bukit bukau, laut-laut ni semua, tanah-tanah ni semua, hari-hari doa minta Allah, ya Allah, dia orang ni, manusia ni banyak melakukan maksiat atas muka bumi ni. Yang laut dia kata minta izin, ya Allah, aku nak tenggelamkan demo ni semua, ya Allah, ya. Yang gunung ganang ni pun kata aku nak runtuh, nak timpa atas mereka ni. Yang bumi pun minta, ya Allah, aku nak gegar demo ni, biar demo jatuh, tenggelam biar aku, ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahan dulu, tak bagi, ya. Sebab apa? Ada di kalangan hamba-hamba ni, masih ada lagi yang melakukan ketaatan, yang memohon keampunan kepada Allah Ta'ala, ya. Tapi kalau Allah Ta'ala bagi pun, Allah bagi kena sikit je, tak kena semua, ya, supaya yang lain tu boleh ambil iktibar, ya. Sebagai peringatan supaya mereka tu tidak melakukan lagi perkara-perkara yang melampaui batasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan diriwayatkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewahyu kepada Nabi Musa AS, ya, barang siapa yang adakah engkau kasih bahawa mendoa bagi engkau oleh segala bukit yang rasiat, yakni yang tetap
Sabdanya bahkan firmannya, jangan engkau tinggal sembahyang duha. Dan daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda, barang siapa sembahyang 2 rakaat sunat duha, dibaca pada rakaat yang pertama Fatihah dan ayatul kursi 11 kali, pada rakaat yang kedua Fatihah dan qul huwallahu ahad 11 kali, mewajibkan keredaan Allah Ta'ala yang amat besar. Ini amalan-amalan untuk kita mencapai keredaan Allah Ta'ala. Sembahyang sunat duha 2 rakaat, bukan 12 rakaat, 2 rakaat. Ya, rakaat yang pertama sesudah Fatihah baca ayat kursi 11 kali. Pada rakaat yang kedua sesudah Fatihah baca qul huwallahu ahad. Ini surah Al-Ikhlas 11 kali. Itu pun akan mendapat keredaan Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala akan gembira, Allah akan suka dengan amalan hamba tersebut. Ya, bila Allah Ta'ala dah suka, apa saja nak minta lah, Allah Ta'ala tu dia suka nak bagi pun. Dan tersebut pada Kitabun Nurain daripada Nabi SAW, sembahyang duha itu menghilangkan rezeki, yakni akan memudahkan rezeki daripada menafikan papa. Maksudnya dengan kita menjaga sembahyang duha tu, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjauhkan kita daripada kepapaan. Ya. Maksudnya dengan sembahyang duha tu dia akan memurahkan rezeki, mendatangkan rezeki, ya, dan menafikan daripada kemiskinan. Dan kata Syaqiq Al-Balkhi, kami menuntut akan 5 perkara, maka kami dapatkan dia daripada di dalam 5 perkara. Ini 5 perkara yang kita tuntut akan dapat kita perolehi dalam 5 perkara. Apa perkara yang kita tuntut? Ya. Yang pertama, kita tuntut akan nur di dalam kubur. Sebab apa? Kubur ni gelap. Ya, mana ada lampu dalam kubur. Ya. Jadi kita perlu, macam dalam masjid ni, kalau tak ada lampu, macam mana kita nak buat amal ibadat? Saya nak baca kitab pun saya tak nampak. Ya. Begitu juga dalam kubur, dia akan gelap. Ya. Dan kita perlukan nur, cahaya dalam kubur. Jadi nak dapatkan nur dalam kubur ni macam mana? Maka kami dapatkan dia di dalam berdiri sembahyang pada malam hari. Dengan kita memperbanyakkan sembahyang sunat tahajud, ya. Bangun di waktu malam ketika manusia lain sedang tidur. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, daripada sebahagian waktu malam tu hendaklah kita bangun untuk sembahyang bertahajud. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mengangkat kita ke makam yang terpuji. Dan apa perkara yang kedua yang kita tuntut? Syaqiq Balkhi berkata, dan kami tuntut akan jawab soal mungkar nakir. Mana segala persoalan mungkar nakir nanti dalam kubur nanti, semua persoalan-persoalan dia nak dengar kita jawab. Ya? Maka kita perlukan jawapan untuk menjawab soalan-soalan mungkar nakir nanti. Jadi macam mana nak jawab kalau kita tak tahu, tak ada ilmu pengetahuan? Ya. Maka disebab itu dinyatakan, maka kami dapatkan dia pada membaca Al-Quran. Ini segala jawapan untuk soalan mungkar nakir tu, semua jawapannya ada terkandung dah dalam Al-Quran. Kalau kita rajin baca Al-Quran, jadikan Al-Quran tu sebagai kita punya, ya, pedoman, petunjuk, teman untuk kita berdampingan dengannya, maka insya-Allah, ya, Al-Quran itu akan menjadi penghujah untuk kita bagi menjawab soalan-soalan mungkar dan nakir. Dan kami tuntut akan lalu atas sirat. Ini untuk menempuh laluan titian sirat tu, ya, kata Nabi SAW, macam sehelai rambut yang dibelah 7. Ya. Jadi macam mana kita nak melalui titian sirat tu? Ya. Maka kami dapat akan dia pada puasa. Dengan amalan puasa akan memudahkan seseorang itu melalui titian siratul mustaqim. Dan kami tuntut akan berkat pada rezeki. Jadi macam mana kita nak menuntut keberkatan dalam rezeki kita? Ya, banyak orang dapat rezeki yang kaya raya, tapi bila tidak ada keberkatan rezeki, maka walaupun harta mereka banyak, mereka tidak mendapat keselesaan, kesejahteraan. Mana ketenangan tu tak akan mereka dapat. Ya. Bahkan walaupun duit mereka banyak, habis dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Banyak habis daripada
tempat-tempat yang maksiat, ya, itu tidak ada keberkatan dalam rezeki mereka, ya. Tapi kalau orang yang ada keberkatan rezeki, walaupun dia hanya dapat, ya, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, ya, hanya cukup untuk keperluan keluarga, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berkatkan jikalau dia ada amalan-amalan yang dapat menarik keberkatan, iaitu antaranya menjaga sembahyang, ya, dan sembahyang sunat duha ini akan menghasilkan keberkatan pada rezeki. Dan riwayat daripada Umar bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada neneknya, daripada Nabi SAW, barang siapa sembahyang sunat duha 12 rakaat, dibaca pada tiap-tiap rakaat Al-Fatihah dan ayat kursi dan Qul huwallahu ahad 3 kali, nescaya turun daripada langit 70,000 malaikat, serta mereka itu beberapa kertas putih dan beberapa kalam, pena-pena daripada nur, menyuruh mereka itu baginya akan beberapa kebajikan hingga hari tiup sangkakala. Maka apabila adalah pada hari kiamat, datang akan dia oleh segala malaikat itu, serta tiap-tiap satu malaikat itu pakaian dan hadiah. Maka berdiri mereka itu pada kuburnya dan berkata mereka, hai sahib al-qabri, wahai yang punya kubur ni, bangkit olehmu dengan izin Allah, maka bahawasanya engkau daripada orang-orang yang amin, maksudnya yang selamat sejahtera, ya, dengan berkat melakukan amalan sembahyang sunat duha, ya, itu 12 rakaat. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa sembahyang duha tiada disurat akan dia daripada orang yang lalai, dan barang siapa sembahyang 4 rakaat disurat akan dia daripada orang yang mukhbitin. Mukhbitin ni apa ni? Orang yang tenang lagi, khusyuk. Dan barang siapa sembahyang 6 rakaat solat duha, disurat akan dia daripada orang yang qanitin. Qanitin ni artinya orang-orang yang patuh. Atau 8 rakaat sembahyang duha, disurat akan dia daripada orang yang faizin, iaitu orang-orang yang berjaya. Atau 10 rakaat tiada disurat atasnya demikian hari itu suatu dosa. Ini kalau kita sembahyang 10 rakaat solat duha, Allah Ta'ala tidak akan catatkan sebarang dosa untuk hamba tu, ya. Dan barang siapa sembahyang akan dia 12 rakaat, memperbuat Allah Ta'ala baginya satu rumah di dalam syurga. Dan pada satu riwayat, syurga itu diperbuat daripada emas. Allahu Akbar. Dan daripada Nabi SAW disurat bagi seorang lelaki pada 2 rakaat sunat duha itu 1000,000, iaitu sejuta. 1000,000 itu mana? Alf, ya, artinya sejuta kebajikan. Dan kata Imam Nawawi di dalam Raudah, yang afdal sunat duha itu 8 rakaat dan sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Jadi kalau kita nak sembahyang 8 rakaat pun boleh, ya. Nak sembahyang sampai 12 rakaat pun boleh, ya. Sunnah sampai 12 rakaat je, ya. Dan tersebut dalam syarah Muhazzab sebanyak-banyak 8 rakaat, ya. Ada setengah ulama mengatakan 8 rakaat. Dan waktunya, ini waktu bila kita nak sembahyang sunat duha ni, waktunya mula daripada naik matahari hingga berdiri matahari. Maksudnya naik matahari itu terbit lepas waktu isyraq tu, lepas waktu syuruk, ya, dalam setengah jam lebih kurang, ya. Lepas tu sampailah berdiri matahari pacak atas kepala sebelum masuk waktu zuhur tu, sebelum, ya, setengah jam sebelum masuk zuhur tu dah habislah, ya. Mengatakan dia Imam Nawawi dalam Raudah, dan waktu yang dipilihnya hingga serubuk hari. Serubuk hari mana? 1/4 daripada hari. Dan apa tersebut di dalam awarif daripada Nabi SAW, apabila berdiri hamba kepada sembahyang yang maktubah, ini sembahyang yang difardukan, padahal berhadap ia atas Allah Ta'ala dengan hatinya, pendengarannya dan penglihatannya, berpaling daripada sembahyangnya, sungguhnya keluar ia daripada dosanya seperti hari yang diperanakkan dia oleh ibunya. Apa maksudnya? Maksudnya apabila seseorang hamba itu berdiri dalam sembahyang yang fardu dan dia menghadap Allah Ta'ala itu dengan penuh tawajuh, dengan penuh tumpuan hati, ya, padahal berhadap ia atas Allah Ta'ala dengan hatinya, mana dia menghadirkan hatinya, ya, pendengarannya dan penglihatannya semuanya ditumpukan dalam pekerjaan sembahyang itu, ya. Maka apabila dia selesai sembahyangnya, berpaling daripada sembahyangnya, seolah-olah mana bila dia bagi salam tu, mana dia keluar pada sembahyang tu, Allah Ta'ala akan kurniakan ganjaran untuk dia apa? Sungguhnya seperti dia keluar daripada
ibu dia. Mana keluar pada perut mak dia tu tanpa sebarang dosa, maka begitu juga segala dosa-dosanya digugurkan, ya, seperti seorang bayi yang baru keluar daripada perut ibu dia. Nah, itu yang dimaksudkan, sungguhnya keluar ia daripada dosanya seperti hari yang diperanakkan dia oleh ibunya. Allahu Akbar, ya. Itu antara kelebihan-kelebihan solat sunat, ya. Dan hendaklah takut akan sebagai takut daripada mendahului akan imam pada rukuknya. Ini insya-Allah nanti kita akan sambung pada kuliah yang akan datang insya-Allah, ya. Tentang kelebihan-kelebihan sembahyang sunat dan beberapa masail dia insya-Allah akan kita sentuh dalam kuliah minggu hadapan. Insya-Allah kalau ada apa-apa yang nak tanya boleh. Insya-Allah kalau ada apa-apa soalan tentang sembahyang sunat, ada yang nak tanya? Tak ada apa-apa. Kalau tak ada apa-apa, insya-Allah, ya, mudah-mudahan segala yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang tak baik itu daripada kelemahan diri saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita taufik supaya kita dapat memelihara sembahyang kita, ya, anak-anak kita, ahli keluarga kita semua dapat memelihara sembahyang, dan supaya kita dapat memperbaiki mutu sembahyang kita, ya. Dan insya-Allah dengan kelebihan-kelebihan yang telah kita dengar tentang sembahyang-sembahyang sunat ini, mudah-mudahan akan mendatangkan kegairahan dalam hati kita, ya, untuk memperbanyakkan sembahyang sunat. Ya, kalau kita nak satu rumah satu hari dalam syurga, jadi sehari semalam tu kita sembahyang 12 rakaat sunat, ya. Itu insya-Allah Allah Ta'ala akan catatkan untuk kita, dan Allah Ta'ala akan bina untuk kita sebuah rumah mahligai dalam syurga insya-Allah, ya. Mudah-mudahan segala yang baik itu daripada Allah Ta'ala, ya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita doa insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wa ahsyurna fi zumratil awliya wa adkhilna al jannata ma'al anbiya alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.